yang hanya ada di bulan Ramadan sahaja, tidak ada bulan lain. Bersama-sama juga berjemaah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita masih lagi dikurniakan nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sekadar peringatan buat diri saya khususnya dan juga kepada hadirin dan hadirat, dan juga kalau yang ada di dalam talian atau dalam online. Jarang saya kuliah ni ada online ni. Tiba-tiba banyak pula mic dekat badan ni, dah jadi ketor semacam. Tapi apapun, insya-Allah, sekadar peringatan, bukan nak mengajar, tetapi memperingatkan khususnya buat diri saya sendiri dan juga kepada sidang jemaah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan memberikan suntikan semangat, akan menjernihkan apa yang keruh, dan yang paling penting sekali mengingatkan apa yang lupa, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, Nabi ada sebut kepada kita bahawa julat umur hamba umatnya di antara 60 hingga 70 tahun. Satu riwayat ada menyebut umur ummati baina sittin wa sab'in atau kama qala Rasulullah. Umur umatku ni antara 60 ke 70. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang sudah mencecah angka 60 ataupun CP-CP 60, ataupun masih lagi di kalangan umur bawah daripada 10 tahun. Ni hak baju biru ni baru 5 tahun, 6 tahun. Melengu. Tu anak saya tu. Nombor 5. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sepanjang kita hidup atas dunia ini, apakah jaminan dalam buku catatan amalan kita di padang mahsyar kelak penuh dengan amal ibadat yang kita laksanakan atas bumi ni? Apa jaminan? Kerana banyak riwayat dan juga kita dengar cerita-cerita dan juga kisah bagaimana manusia ini bila bertemu dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar, bila diberikan buku amalan dia, tengok kosong. Kosong, tak ada langsung. Walaupun bila ingat balik atas dunia tu, solat kita rasa tak pernah tinggal. Kita ingat bukan hanya solat fardu tak pernah tinggal, malah solat sunat juga tak pernah tinggal. Qabliyahnya, ba'diyahnya. Begitu juga dengan puasa Ramadannya tak pernah tinggal sejak akhir balik. Jadi bagaimana boleh buku catatan amalan kita tu kosong ketika kita berhadapan dengan Allah Ta'ala tu? Inilah yang kita bimbangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun kalau kita ingat balik umrah setiap tahun kita pergi, kadang tu 2-3 kali setahun kita pergi. Ada kawan-kawan saya yang pergi 3-4 kali setahun. Pasal dia bawa umrah, dia bawa jemaah, nak buat macam mana? Takkan dia tinggal dekat sini. Jadi perkara ini yang bermain di fikiran kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita jangan duk rasa macam kita dah lama hidup dan kita dah rasa banyak buat ibadat, semuanya akan melekat dalam buku tu. Yang paling penting sekali, bagaimana kita nak pastikan amalan kita itu tercatat dan tidak terpadam. Di sinilah perkara yang kita perlu ambil berat. Dan ulama-ulama telah memberikan garis panduan kepada kita. Cara untuk pastikan buku catatan amalan kita itu tidak kosong, dengan ada 3 kaedah ataupun 3 cara. Yang pertamanya, kata ulama, kita ni nak pastikan buku catatan amalan kita itu tidak kosong. Yang pertama sekali, kita kena pastikan akidah kita ini akidah yang salimah, akidah yang sejahtera, akidah yang suci daripada perkara-perkara syirik dan perkara khurafat.
Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat yang saya bacakan mula tadi, maksudnya hari yang tidak berguna langsung harta benda yang banyak dan juga anak beranak yang ramai, tak ada guna, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala itu membawa hati yang sejahtera. Biqalbin salim, hati yang sejahtera. Kalau kita rujuk tafsir Quranul Azim karangan Ibnu Kathir, Imam Ibnu Kathir, beliau ada menukilkan kata-kata suatu orang ulama yang dimaksudkan dengan qalbin salim itu ialah akidah kita bersih dan suci daripada perkara-perkara syirik dan khurafat. Dan kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akidah ini adalah perkara asas kepada kehidupan manusia itu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala. Dan di sinilah kita kena faham, bila kenal Allah Ta'ala, siapakah Allah Ta'ala? Dialah Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan keseluruhan alam ini. Selain daripada dia, semuanya adalah ciptaan dia. Allah Al-Khaliq. Dan selain daripada Al-Khaliq adalah Al-Makhluk. Makhluk kesemuanya sekali. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham bahawa akidah yang salimah, akidah yang sejahtera itu ialah akidah yang mentauhidkan Allah Ta'ala akan semua sekali. Maksud dia, apa-apa sahaja yang berlaku atas dunia ini, semuanya ke arah mengesahkan Allah Ta'ala. Nak makan, nak minum, nak berjalan, nak sihat, nak itu, nak ini, semuanya kita mesti kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kepada makhluk. Kalau kita nakkan ketenangan, kita nakkan kekayaan, kita nakkan hidup kita ni senang, mesti kita jadikan Allah Ta'ala sebagai tempat untuk kita nak minta. Bukannya makhluk yang lain. Kita mesti dahulukan Allah Ta'ala. Sehingga kan ada satu riwayat. Ada riwayat kata, nakkan tali ikat unta pun minta dengan Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa semua benda dalam dunia ini mesti datangnya ataupun asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu kalau kita rujuk ayat-ayat Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah kata, wahai orang beriman, apabila kamu nak tunaikan solat, nak dirikan solat, maka basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Daripada ayat ini, tuan-tuan, sebenarnya nak ceritakan kepada kita tentang cara nak berwuduk apabila nak tunaikan solat. Logiknya, tuan-tuan, apa kaitan wuduk dengan iman kepada Allah yang kita faham tadi, iaitu segala-galanya mesti mentauhidkan Allah? Apa kaitan? Tuan-tuan, ayat itu Allah Ta'ala mulakan dengan wahai orang yang beriman. Wahai orang beriman, maksudnya ayat ini tujukan kepada orang beriman dan menunjukkan bahawa perkaitan antara wuduk dengan iman itu ada perkaitan. Kerana dalam ayat yang sama, ulama kata nak menunjukkan bahawa semua perkara dalam dunia ini basicnya adalah iman kepada Allah Ta'ala. Logik, tuan-tuan, bab wuduk ni dalam bidang fiqh, iman dalam bidang tauhid. Logiknya pecahan ilmunya tu tak kena ataupun tak sama, tapi nak menggambarkan bahawa segala-galanya ada kaitan dengan iman. Sebab itulah Allah Ta'ala gunakan ataupun Allah Ta'ala mulakan ayat cara nak berwuduk itu dengan iman kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut lagi, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah.
Allah sebut apa? Pencuri lelaki dan pencuri perempuan sabit kesalahan, maka potong kedua tangan mereka. Sebab apa potong? Sebab Allah Ta'ala kata nakala minallah, sebagai bentuk satu pencegahan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ayat itu nak cerita dekat kita tentang kesalahan jenayah. Dalam Islam, bila bersalah, hukuman kesalahan mencuri, bila disabit kesalahan oleh mahkamah, mesti dipotong tangan. Itu yang Islam ajar, itu yang Allah perintahkan. Tapi apa kaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala tadi? Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat itu, di hujungnya Allah sebut nakala minallah, bentuk pencegahan daripada Allah Ta'ala, nak menggambarkan kepada kita bahawa jenayah pun ada kaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Hukuman ke atas penjenayah pun ada hubungan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Ayat Quran tu banyak cerita pasal iman, perkaitan iman dengan hidup kita ni. Termasuk juga dengan hadis-hadis Nabi. Antaranya Nabi sebut, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nabi kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khaira, cakap dengan ataupun cakap benda baik. Auliyasmut, kalau tak mampu nak cakap benda baik, diam. Tapi taklah bermaksud bila orang tanya kamu nama apa, tak ada nak bercakap. Bisu lain, bisu cerita lain. Tapi cerita dia, kalau kita tak boleh nak cakap benda yang boleh datangkan pahala, baik diam. Sebab diam itu lebih dapat pahala daripada cakap benda yang kosong dan tidak boleh mendatangkan pahala. Letih je dapat. Jadi di sini tuan-tuan, logik akal kita, apa kaitan bercakap benda baik dengan iman kepada Allah dan hari kiamat tadi? Apa kaitan? Tapi inilah yang dikatakan perkaitannya ialah semua perkara dalam dunia ini mempunyai kaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah akidah salimah yang kita kena pegang betul-betul tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan jiran dia. Kena muliakan jiran. Logik kita ni, apa kaitan jiran, buat baik dengan jiran, dengan iman kepada Allah dan hari kiamat? Apa kaitan? Tapi di sinilah ulama nak menggambarkan kepada kita bahawa semua perkara dalam dunia ini, dalam hidup kita, mempunyai kaitan secara langsung dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cerita bab iman ini Nabi sebut akhir zaman ini, khususnya kita ni lah, sebab kita ni umat akhir zaman. Bukan sebab kita ni dah hidup zaman 2023 dah. Nabi diutuskan menjadi rasul, itu dah tanda besarnya sudah bermulanya era akhir zaman. Sebab tu Nabi digelar sebagai Nabi umat akhir zaman. Nabi jadi rasul, itu dah start dah era akhir zaman, sebelumnya berlakunya kiamat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sebut iman umat akhir zaman ni sebesar ataupun senipis kulit bawang. Nipis sangat tuan-tuan. Paginya boleh Islam, boleh petangnya boleh jadi kafir. Petangnya Islam, malamnya boleh jadi kafir. Lebih ke macam tu Nabi sebut. Bila boleh berubah? Anytime, anywhere. Dan tak tahu apa lagi tuan-tuan sebut. Any place. Ada orang tukang rembat orang kata. Tukang gulungnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi berdoa kepada Allah dalam doa yang maksur, yang tuan-tuan duk rajin baca setiap hari, setiap petang, al-maksurat tu. Antaranya Nabi baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada kekufuran dan kefakiran. Nabi sendiri berdoa kepada Allah, minta diri dia ini dilindungi oleh Allah Ta'ala agar tidak berlaku kufur kepada Allah Ta'ala. Nabi sendiri minta. Dalam ayat yang lain atau hadis ataupun dalam doa yang lain, Nabi baca Allahumma inni a'udzubika min
an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nabi berdoa kepada Allah agar berlindung dengan Allah agar tak buat perkara-perkara syirik yang dia tahu dan juga perkara-perkara syirik atau khurafat yang dia tak tahu, dan minta ampun kepada Allah. Nabi, bukan sahabat, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Osman. Nabi sendiri. Sebab tu Nabi doa bukan untuk dia sahaja, tapi untuk kita umatnya yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, itu yang pertama. Kita perlu pastikan akidah kita, akidah yang salimah, akidah yang suci daripada perkara syirik dan perkara khurafat. Itu yang pertama kata ulama. Nak pastikan dalam buku catatan amal kita itu tidak terpadam sama sekali. Yang kedua kata ulama, kita kena pastikan ibadat yang kita buat itu mestilah muwafiq bis sunnah, ataupun mestilah bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah taala sekalian, kita buat ibadat tapi tak ikut syariat lagu mana? Buat ibadat tak ikut hukum. Kita puasa Ramadan, start puasa kita bantai, lepas zuhur baru kita start puasa. Sahur daripada pukul 8 start subuh sampai pukul 12.30 waktu sahur. Lepas zuhur baru start puasa. Ikut syariat ke tak ikut syariat tu? Walaupun dia delay buka puasa pukul 9 malam, pukul 10 malam. Ikut tak syariat? Tak. Walaupun tak makan, tak minum, start pukul 1.30, tak dikira pasal apa? Tak ikut hukum. Tak ikut hukum fiqh. Begitu juga tuan-tuan dalam bab-bab yang lain. Sebagai contoh dalam bab solat. Solat kita insya-Allah 5 kali setiap hari. Tapi bila solat tuan-tuan, kita pakai barang kemas sebagai contoh. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan ni pakailah satu badan tu tak ada masalah. Tak pergi berjalan pun orang tak nampak dah ni apa ni. Baik. Jadi kalau kita solat dalam keadaan kita pakai barang kemas, sebab saya tengok ada. Dia pakai rantai. Rantai emas tu tak tahu emas Zulian ke emas Habib jual ke tak tahu lah. Pohkong ke tokong ke tak tahu. Tapi cerita dia pakai gelang rantai emas. Saya kata dia ni pasal apa? Sehat tak sehat? Tapi bila doa tu gini tangan. Jadi nak pastikan tercatat solat kita tu mestilah ikut syariat, ikut hukum, barulah Allah terima. Maksud tertulis itu adalah Allah terima ibadat kita. Tertulis dalam buku catatan tu adalah Allah terima amalan kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain tuan-tuan. Bila sebut ibadah ni kita sedia maklum. Ibadah ni ada dua kategori. Satu ibadah khusus, yang kedua ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Ibadah umum ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan yang kita ni duk buat ibadat dah, tapi tak tahu itu ibadat, tapi ibadat umum. Contohnya tuan-tuan, pergi ke kedai membeli buku, itu pantun. Pergi kedai kita beli barang dapur sebagian tu. Beli beras ke apa tuan-tuan. Tuan-tuan rasa itu ibadah ke tak ibadah? Ibadah. Dikira sebagai ibadah pasal apa? Sebab dalam jual beli ni tuan-tuan, kita ada rukun jual beli. Dia ada barang, dia ada harga, ada akad, ada itu, ada ni. Cukup syarat jual beli, maka hukum dia sah. Bila sah itu, dari sudut hukum fiqahnya apa boleh diterima, sah jual beli. Bila cukup syarat, maka sah jual belinya. Bila sah jual beli, takkan tak boleh pahala. Cumanya kalau beli benda haram itu confirm tidak diterima ataupun langgar hukum syarak. Sebab rukun jual beli ni barang tu mestilah halalan. Syarat-syarat barang yang kita nak beli tu mesti halal, selain daripada bersih dan sebagainya. Baik. Tapi kalau beli rokok saya tak tahu. Rokok saya tak tahu, jangan tanya saya. Tanya orang lain. Saya tak mau jawab. Jangan tanya sekali lagi noh, jangan tanya. Ustaz saya rokok macam mana? Saya tak mau jawab. Pandai-pandai cari orang lain, saya tak mau. Kita pun play safe. Beringis pula. Tuan-tuan, jadi untung tuan-tuan kita pergi kedai beli barang boleh pahala.
Kita balik rumah, isteri sakit kepala. Tanya pasal apa ni Yang. Tu main badminton Cina tu, lama dah hidup gitu, yang tu. Sakit kepala, pasal apa? Mungkin dah tidur lambat ke, duk uruskan rumah tangga sebab apa nama? Bulan puasa ni bangun awal. Tolong picit kepala Ustaz, kita pun picitlah kepala. Picit sini dia, sakit kepala. Kata payah sangat picit sini tak kena, picit sana tak kena. Nak senang tuan-tuan, ambil koyok senang. Orang perempuan ni koyok je, koyok bernilai RM100. RM100 lah, duit kertas 100 bubuh atas kepala dia. Apa ni bang? Alhamdulillah sihat terus lepas tu. Boleh cuba di rumah. Tapi pastikan tuan-tuan kena bersabar. Pasal apa? Sebab bukan hanya kepala hilang pula. Bukan hanya sakit kepala isteri tuan-tuan hilang, duit tuan-tuan pun akan hilang sekali. Itu je cerita dia. Macam tu bila isteri gembira di rumah dapat pahala. Itu ibadah. Cuma ibadah umum yang tuan-tuan kalau kita betul-betul buat ibadah umum ni banyak, itulah yang akan cover kita punya ibadat-ibadat khusus tu nanti. Balik rumah, suami pun balik rumah muka moyok macam kambing cirit 3 hari. Isteri tanya pasal apa bang? Muka moyok tadi tarawih tak cukup, habis selesai semua. Siap dengar tazkirah lagi. Lepas tu pun masalah muka moyok nak nikah lagi seorang. Bini agak-agak muka macam mana? Macam ayam berak kapur ke, macam Godzilla keluar daripada Gunung Merapi. Mesti muka macam Godzilla Gunung Merapi. Tapi cuba tuan-tuan, cubalah kata, iya ke ada calon ke belum? Kalau tak ada nak pergi tolong cari. Dapat pahala sebab menggembirakan suami. Itu ibadah. Try je lah. Jadi tak jadi nombor 2. Marah. Saya tak main dah bulan lepas. Minta maaf. Itu serius bukan main-main. Banyak benda tuan-tuan. Ibadah khusus, ibadah umum ni banyak yang kita boleh buat. Kita nak pergi kerja esok, buka tingkat selisih dengan orang. Assalamualaikum. Orang tengok seronok, kita tengok pun dia seronok. Dia gembira kerana kita bagi salam. Ibadah dapat pahala. Banyak tuan-tuan, pahala ni banyak. Kita ibadah ni kita boleh buat ibadah umum ni dengan banyak. Dan kita kena ingat ibadah umum ni banyak dan boleh mendatangkan pahala. Termasuk juga kita beriadah, kita bersukan. Kita jenis main-main media sosial ni dapat pahala kalau kena cara dia. Yang penting ikut syariat. Hatta kalau kita berpolitik pun ikut syariat dapat pahala. Kalau berpolitik tak ikut syariat, neraka tempat dia. Hadis Nabi banyak cerita pasal peristiwa akhir zaman. Antaranya Nabi sebut akhir zaman ini antara tanda-tanda akhir zaman, ramainya penipu daripada orang yang jujur. Sehingga kan Nabi kata apa? Tak tahu dah siapa yang jujur di kalangan kamu, Nabi kata. Dan kita dalam hadis tu kata, kalau kita rasa dia tu jujur, hakikatnya dia tak jujur. Tak jujur dalam perniagaan, tak jujur dalam berkata-kata, banyak tuan-tuan. Jadi rugi. Kalau kita seorang ahli perniagaan, berniaga ikut syariat, setiap sen yang kita belanjakan, setiap sen yang kita dapat pahala tuan-tuan. Tambah kita bayar zakat pula, kita sedekah pula, lagilah banyak pahala berlipat kali ganda. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dah terlajak dah ni. Yang ketiga kata ulama nak pastikan buku catatan amalan kita tak terpadam. Ibadat yang kita buat itu mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tak boleh ada sikit walaupun sebesar zarah perasaan nak tunjuk kepada makhluk, nak dapatkan pujian makhluk, nak kita sentiasa dipuji oleh makhluk. Allah takkan terima, takkan tulis dalam buku catatan kita. Tuan-tuan, ini benda susah. Ikhlas ni di mulut senang dituturkan, tapi perilaku tindakannya sangat sukar dilaksanakan. Kita sedia maklum, nak ikhlas ni mulut je boleh cakap kita nak sedekah, ikhlas. Mulut ikhlas, hati mampu aku. Habis duit aku 5 kupang sedekah. Tahulah tuan-tuan. Dan kita tuan-tuan kita kena ingat, ikhlas ni kita buat semata-mata kerana Allah. Dan ikhlas ni
Dia tidak jadi ikhlas bila kita buat bukan kerana Allah. Dia tak jadi ikhlas. Kita solat tahajud sebagai contoh. Kita buat kerana apa? Kerana orang tak ada, kita bangun. Tapi bila ada orang, kita tak bangun. Pasal apa? Kita takut orang kata kita ni macam bagus. Kita pun tak buat. Tuan-tuan, jadi tak ikhlas kita punya tahajud tadi. Pasal apa? Waktu orang tak ada, kita buat. Seolah macam kita buat kerana orang tak ada. Bila orang ada, kita buat sebab apa? Kita takut orang kata kita ni macam bagus. Hakikatnya tuan-tuan, ada orang ke tak ada orang, buat. Itu bukti keikhlasan kepada Allah. Kita nampak sampah tengah jalan. Kita nak ambil lah. Tapi kita tengok orang kiri kanan, ada orang tak ada orang. Tak ada orang, kita pun ambil, pergi buang tu sampah. Ikhlas tak ikhlas tu? Tak ada. Biar situ je. Biar MPKK kan. MPKK main kutip. Kita kata ini makan gaji buta kita lah kata tak ada lah depa tu buat kerja macam-macam tuan-tuan, letih lah depa. Kita lah tolong. Tapi bila tak ada orang, kita pun ambil lah sampah pergi buang. Bila ada orang, tak mau buat. Pasal apa? Takut orang kata macam bagus. Ini masalah problem orang putih lah. Yang kita kena ambil perhatian. Maksud dia tuan-tuan, buatlah apa amalan, biarlah ada orang, tak ada orang, tetap kita buat kerana itulah bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, saya rasa cukup sekadar itu. Sedikit perkongsian, dan apa yang dapat saya rumuskan di sini ialah 3 syarat utama nak pastikan buku catatan amalan kita tak terpadam. Yang pertama, pastikan akidah kita akidah yang sahihah, akidah yang sejahtera. Yang kedua, pastikan ibadat yang kita laksanakan itu ikut syariat, ikut hukum hakam fiqahnya. Dan yang ketiga, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit peringatan malam ini buat diri saya yang selalu lupa, dan juga kepada sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita insya-Allah, dan kita berdoa agar Allah Ta'ala panjangkan umur untuk bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan insya-Allah. Sebelum akhir tuan-tuan, bagi yang berminat ataupun berhajat untuk tunaikan haji tahun ini, tuan-tuan yang belum tunaikan haji tapi nak tunaikan haji ataupun dah tunaikan haji nak pergi lagi haji, insya-Allah saya boleh tolong uruskan, uruskan. Cuma harga package dia mahal lah sebab ini swasta. Paling murah, kalau tak silap saya, seingat saya lah, paling murah 40 sen, dah 40,000 ringgit. 40 sen setiap hari pergi. 40,000, mungkin kurang lagi. Saya tak ingat, tapi seingat saya lebih kurang 40 itu paling murah. Ataupun boleh jadi 39, boleh jadi 38. Itu dia punya rate dia. Paling mahal RM100,000 lah. Tu jual rumah pun jenuh orang tu. Lepas tu balik haji nak duduk mana tak tahu lah. Merempat rumah mentua pula lepas tu. Itu nak pergi haji lah, nak pergi umrah pun masih lagi dibuka. Kok tuan-tuan nak pergi sambut raya kat sana ataupun buat 10 malam akhir Ramadan di sana pun boleh tuan-tuan berhajat, boleh saya tolong uruskan. Dan yang ketiganya, siapa yang berhajat untuk melaksanakan badal haji untuk arwah ataupun kepada saudara mara yang tidak mampu untuk tunaikan haji kerana uzur syar'i. InsyaAllah saya boleh uruskan. Tahun lepas Tuan Haji Ismail, mana dia tu? Tuan Haji Ismail, tu dia. Dia buat upah haji dengan saya 2 orang sekali kan, 2 orang sekali. Jadi tuan-tuan, memang saya sebelum ni di Bagan Serai ni saya buka cawangan. Saya pengurus cawangan Darul Mubarak Travel and Tours. Tapi dah pindah sini, tinggal kenangan je lah, bukan cawangan lagi lah, tinggal kenangan je. Cuma saya masih lagi menguruskan beberapa package. Dan juga kau tuan-tuan yang berhajat atau minat nak pergi melancung, dia kata jahal lepas raya ni belum puasa contohan melancung, tak ada kerja orang kata. Wallahu alam. Package untuk upah haji tu 2,900 naik dah tuan-tuan. Telur pun naik, takkan dah badan ni kapal terbang tak naik dah.
2,900. Itu sekali dengan upah haji dan umrah. Kalau upah haji sahaja 2,500. 2,500. Sekadar itu, mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur kata, gurau-gurau yang agak kasar, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya